Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita semua dapat datang sembahyang subuh berjemaah, dan kita sama-sama dapat berzikir, berwirid tadi bersama imam, dan kita sama-sama dapat mengaminkan doa imam tadi. Imam minta macam-macam tadi, faham tak tahulah kita, tapi kita mengaminkan permohonan imam. Sebab imam tadi baca doa memohon kepada Allah Ta'ala banyak tadi. Yang faham-faham lah kan, yang tak faham aminkan je lah, InsyaAllah. Yang saya hormati, tak lupa AJK surau lah. AJK surau ni on off, kejap ada kejap tak ada AJK surau ni. Ada yang kerja, ada yang tak kerja, ada yang AJK langsung tak datang pun ada kan. Dah dilantik tak nak, lantik juga. Tak ada lah kan. Jangan lantik dia kalau dia tak nak, lantik juga. Masalah besar lah. Baik, kita sekarang ni tuan-tuan sekalian buat bantahan di Malaysia, di seluruh dunia bantah. Ada orang heran tuan-tuan sekalian kita bantah ni. Bukan bantah tu saya tak setuju pun bantah ni. Tu tanda kita bersama dengan Palestin tu. Saya setujulah benda-benda tu kan. Ada orang heran tuan-tuan sekalian, Yahudi ni. Tak ada heran pun tuan-tuan sekalian. Ada geng-geng An-Nasara ni Kristian tuan-tuan sekalian. Dia heran tak? Heran, kau buatlah bantah macam mana pun, yang untung orang yang meniaga lah kan. Orang meniaga maflar untunglah, Alhamdulillah. Yang meniaga pelakat, yang cetakan pelakat semua tu, banner semua tu, untunglah Allah bagi rezeki kat situ. Yahudi tuan-tuan sekalian buka Quran tuan-tuan sekalian. Saya hari-hari saya fikir macam mana tak nak bagi sedar kepada orang ni. Buka Quran, walan tarda tu ayat hebat tuan-tuan sekalian. Walan tarda angkal Yahud wan Nasara kan. Dia orang ni dengan orang Islam ni, dia takkan redha sampai kiamat. Kita buat macam mana pun dia tak suka tuan-tuan sekalian. Yang paling dia takut, ni paling takut tuan-tuan ya. Paling dia bimbang takut kalau orang Islam ni dia jaga subuh di awal waktu dan dekat masjid penuh, itu paling dia takut. Yang peserta bantahan yang buat perhimpunan ni, saya harap mereka boleh memenuhkan surau di tempat masing-masing. Datang subuh berjemaah sampai ke pintu store, patut gitu. Baru dia takut. Tuan-tuan, subuh ni hebat tu. Orang yang sembahyang subuh di awal waktu berjemaah kat masjid, kerja dia pada hari tu beres. Allah bereskan pagi sampai malam tu. Orang yang sembahyang subuh berjemaah di surau atau di masjid awal waktu, bukan hujung. Nak ambil kira juga, jangan hujung pukul 7 baru sembahyang, tak jadi. Dia mesti sharp time, 5.58 azan, 6.55 syuruk. Tu waktu dia. Jangan tengok tempat lain, tengok tempat kita lah. Villa Kesuma, mana orang dia sembahyang subuh jemaah. Inilah peranan pengerusi surau dan AJK-nya. Dia kena fikir macam mana nak bawa segerombolan di taman ni, di fasa ni, datang surau subuh pun jadilah tuan-tuan. Tu visi pengerusi dan AJK Imam Bilal Siak semua bukan datang surau nak popular je, bukan. Aku pengerusi surau hebat, aku imam tau. Kau yang buat pasal. Bukan. Tugas dia membawa seramai mungkin orang datang mengabdikan diri kepada Allah dekat tempat di mana azan diazankan. Itu yang paling penting. Kuliah ni nombor 2 lah tuan sekalian. Kuliah ni orang nak dengar tak dengar sudah, kan. Kena pula ada live pula tuan sekalian. Duduk rumah je lah, tak payah datang surau dia, ada live pun tengok tak tengok mana tahu. Okey, itu mukadimah ya.
mukadimah tentang Yahudi dan An-Nasara. Isnin ni ada solidariti apa nama roti-roti tak payah nak sebut tuan sekalian. Ni Isnin ni KPM ada buat arahan semua sekolah kena buat apa tu program. NGO Sarawak dah bantah tuan-tuan. Nampak NGO Sarawak tu Kristian, dia bukan suka. Saya bukan setuju sangat buat bantahan kat sekolah ni. Tak payahlah ikutkan. Tak pernah buat pun kat sekolah solar di roti gardenia apa benda semua ni. Kan? Tak pernah buat pun sebelum ni. Yang penting ajak budak-budak ni sembahyang subuh berjemaah kat tempat surau korang. Tu yang paling penting. Tapi Isnin ni kena cari maflah lah pula saya ni. Malam tadi pergi beli 5 boleh RM1 tuan-tuan, RM5 untung, RM10 beli. Rumah pun sama, bang kena beli maflah bang, apa hal Isnin? Apa hal Isnin? Saya pun tak tahu. Oh ada sambutan, bukan sambutan. Itulah apa benda tu kan. KPM dah minta satu Malaysia sekolah. Tu yang ada bantahan tu. Bantahan tu mesti daripada NGO yang bukan Islam lah. Perempuan jenuh nak cari tudung Palestin tuan-tuan sekalian. Tapi make up tabah tu masalah kita ni. Kan tak ya. Yang penting tuan-tuan sekalian nak bagi diorang ni jadi gerun subuh jemaah penuh. Tolonglah tuan-tuan, ajak taman ni. Rumah sini ada 400 kan. Tak tahulah 400 ke 4000 tak tahulah. Ajak masuk WhatsApp, jom sembahyang subuh jemaah. Tahulah kan. Itu saya bagi tahulah tuan ya. Saya tak alang pun orang nak buat himpunan. Hari ni ada himpunan lagi Masjid KLCC ada. Sebelum ni dekat stadium. Sebelum tu dekat mana dah kan. Bantah je lah kan. Macam mana? Itu yang kita boleh kat Malaysia, bantah saja. Nak pergi perang kena bunyi bom pun takut orang Malaysia. Macam mana? Nak pergi perang macam mana kan. Bantah je lah tuan sekalian. Baik tuan-tuan, hadis ke-13. Kita ni masa singkat 6.55 dah syuruk, pukul 7 karipap tuan-tuan sekalian kan. Ada tak ada balik kan. Macam tu lah kan. Biasa surau ni kuliah subuh ada karipap kan. Kuliah maghrib tak ada, subuh je kan. Orang malam nak keluar. Tukar roti canai tuan-tuan, bocun kan. Pergi beli tuan, beli 40 kan, seorang 3, lepas tu pensan tu. Baik, hadis ke-13 tuan sekalian. Baru nak masuk tuan sekalian hadis tuan. Bebel dulu pasal Palestin ni. Kan. Baik. Diusir dari syurga tajuk dia. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abdullah bin Mas'ud, kita kenal tak Abdullah bin Mas'ud ni Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni namanya Abdullah. Kita panggil Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sekalian kakinya kecil. Tu Ibnu Mas'ud, ilmunya besar. Okey. Daripada Nabi SAW berkata, qala la yadkhulul jannah, tak masuk syurga, man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin, tidak akan masuk dalam syurga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat takbur, kesombongan, sekalipun hanya seberat debu. Debu tahu tak tuan sekalian? Debu lah yang orang buat tayamum tu kan. Debu lah tu. Sikit seberat debu sikit ada pun tak masuk syurga tu. Orang sekarang semuanya sombong nak mampu. Action kan, temper je kan. Tahulah, bukan tuan-tuan lah, tuan-tuan sufi, no problem. Kan? Saya baca yang tuan-tuan, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan, qala innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, rahul Muslim. Apa arti tuan-tuan? Untung yang belajar bahasa Arab ni dia faham terus. Macam saya tak Arab sikit-sikit tak faham sangat pun. Tuan-tuan faham lah kan belajar Arab.
Saya belajar sikit-sikit je, tak faham pun. Yang faham apa? Assalamualaikum je, Waalaikumsalam, itu je faham pun. Yang lain hancur tak faham. Baik. Jadi jangan ada sifat takabur, sombong. Takabur ni sombong, tuan-tuan sekalian, merasa diri hebat sangat. Lalu ada salah seorang di antara sahabat yang bertanya, sesungguhnya ada seorang yang suka bahawa pakaiannya itu baik dan kasutnya baik. Baik, okey tak tuan-tuan pakaian baik, kasut baik? Okey tuan-tuan. Jangan pakai kasut koyak, jangan pakai pakaian koyak lusuh, jangan. Itu bukan sombong, itu penampilan diri, tata rias. Ni baju tak nak gosok, adakah tak gosok tu haram? Tak, gosoklah baju tu. Pakai baju koyak-koyak nampak ketiak, janganlah. Kan kenapa tu? Zuhudun. Aduh, hai. Kasut koyak-koyak, kasut berlubang-lubang pakai pergi tempat kerja. Aduh kan. Ya macam tu kan. Spender tak pakai. Apa, pakailah spender. Okey. Jadi ada orang tanya, ada orang pakai baju baik dan kasutnya baik. Nabi pun jawab, sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan suka kepada keindahan. Ni jelas. Pakai baik-baiklah. Datang surau pakai jubah, pakailah jubah tapi butang kancing sampai atas. Jangan buka butang nampak dada. Pergi surau bagi cun-cun lah. Pakai kain, jangan cakap pakai kain terbalik. Mangga tu kat bawah, gajah duduk kat bawah. Bukan jadi haram pun mangga kat atas. Mangga duduk bawah. Itu protokol pakai kain. Ni main bantai tuan-tuan sekalian, sengit-sengit bengit. Nak bertemu Allah Ta'ala tapi pakai pakaian tak bermutu tinggi. Maknanya pakai elok-elok lah. Ni kancing, ni sunnah ni. Nabi kancing baju, bukan semayang buka lipat. Jangan, kecuali kita ada penyakit, tu lain. Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu, Allah tu suka yang indah, pakai yang terbaik. Kopiah kalau boleh jangan yang kotor-kotor. Isteri saya pantang kotor kopiah, hilang kopiah saya basuh. Baru pakai sehari kotor bang. Baru sehari basuh dah kotor. Mana ada kotor? Tadi pantang tengok kotor kopiah ni. Tu kadang saya suruh kat motor. Hari-hari nak basuh kopiah, janganlah macam tu. Habislah sabun dia kata. Dah. Kain pakai sekali basuh, kain baru pakai sekali basuh. Apa ni? Pakai 5 hari lah kain tu. Cakap orang rumah lah, orang rumah ni suka basuh je kan. Sidai malas basuh pandai kan. Pakailah 3-4 hari. Seluar boleh pakai 3 hari, spender boleh pakai 2 hari. Sebab double side kan. Itu time saya belajar. Double side, side A Isnin, side B Selasa. Malas. Itu zaman saya belajar dulu. Tapi jangan ikutlah. Baik ya. Last sekali, takbur itu menolak yang benar. Tu takbur, menolak yang benar. Apa contoh dia tolak yang benar ni? Syaitan lah, iblis tu baik dulu asalnya tuan-tuan. Syaitan iblis tu dia kan dalam syurga duduk dia. Tuan-tuan ingat ya, syaitan ni asalnya dalam syurga tu. Maqam ni bagus. Kita je tak ke syurga lagi, syaitan dah ke syurga dah. First time dia ke syurga, dia lepak dalam syurga, bersenang lenang kan. Allah Ta'ala cipta dia duduk dalam syurga. Akhirnya Allah Ta'ala cipta Nabi Adam, suruh hormat. Tak ada hormat lah dia. Allah cipta Nabi Adam tu benar. Hormat, bukan suruh sujud. Hormat. Tak nak hormat. Kata orang sekarang, wajar tak nak hormat. Bos kata hormat, tak nak. Yelah, Allah tu kita punya Tuhan lah. Kalau dekat pejabat, kitanya bos lah. Bos kata macam ni, tak hormat bos, masalah lah. Apa lagi? Jadi takabur ni menolak yang benar macam syaitan, dan menghina orang lain. Menghina orang lain dan inilah takabur. Tuan-tuan yang dalam surau ni yang banyak semayang, jangan ada sifat takabur Ini orang semayang pun takabur juga. Yang tak semayang pun takabur, yang semayang pun takabur, yang jadi imam pun takabur. Imam pun takabur. Macam mana?
Imam dia duduk depan sekali, dia takabur. Yang saf belakang, yang belakang imam tu dia juga takabur. Yang datang awal surau dia pula takabur. Apa ni? Jangan macam tu. Tuan-tuan, pagi ni bukan marah ni. Inilah cara cakap waktu subuh. Kan? Subuh ni orang tidur. Nyandar kat dinding tidur. Tidur. Dah habis dah. Bimbang pula subuh tuan sekalian. Subuh ni orang tidur. So dengar kuliah pula. Mana maunya? Baik, kata Imam Al-Ghazali, sebab apa takbur? Yang pertama, ilmu. Dulu masa kecil-kecil bangang. Apa arti bangang? Bangang ni langsung tak reti apa-apa pun. Orang cakap apa pun tak tahu je, sebab tak tahu apa. Bila dah besar sikit tuan-tuan sekalian, dah pandai bijak sikit, ambil SPM dapat 10A, masuk universiti dapat ijazah sarjana muda. Saya pun heran, kenapa sarjana muda, kenapa tak sarjana tua? Sampai sekarang saya tak tahu kenapa sarjana muda tu, kan? Lepas tu dah habis ambil sarjana, lepas tu ambil ijazah kedoktoran tuan-tuan sekalian. Sampai itu datang faktor membesarkan diri, yang lain semua bodoh. Kan? Ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, semua tak boleh. Kan? Tuan-tuan, saya dulu kecil-kecil tak ada orang pun yang kisah pun orang buat tahlil ke, orang buat baca Yasin ke. Mana ada, masa kecil-kecil zaman 80-an tak ada orang tak kisah pun, tak ada bising-bising pun. Kan, talqin ni solat sembahyang hajat, mana ada bising, okey je. Kan, bila tarawih je selawat Nabi pertengahan 4 tu kan, okey je. Buat 20 steady je. Sekarang tak boleh, jangan buat, tak boleh, Nabi tak buat. Sebab apa? Sebab dah bijak. Habis tu ulama dulu ni tak bijak ke? Benar tuan sekalian, saya betul melayan, bukan layan lah, biarlah kan, tak nak gaduh kat surau lah kan. Ada yang macam tu. Jom solat hajat rumah orang. Siapa suruh solat hajat kat rumah orang ni? Tak ada dalil pun. Jam saya tuan sekalian, jam. Saya ditegur oleh satu brother tu kan, mana ada solat hajat? Tak ada pun. Tak ada, sudah lah bang. Pergi tak? Tak pergi. Abang tak pergi, abang tak makan lah. Oh, ada makan Ada. Jom. Tumbuk kan baru tahu. Memang ada makan lah. Kita dipanggil baca Yasin rumah orang, memang ada makan. Sebut makan, pergi sungguh. Yasin. Ada baca Yasin hingga ke rumah orang ni? Ada sunnah ke macam tu? Pening tuan sekalian. Orang baca Yasin, baca ayat Quran. Saya kata rumah orang itu Yasin senang baca Yasin tu. Kau baca Baqarah kau pensan pula. Kadang saya jawab juga tuan sekalian kan, adalah sebahagian manusia tu cakap baik-baik lah. 2 rakaat pun malih nak buat, macam mana? Betul tak? Macam imam sebut dalam WhatsApp viral kan, imam tu tegur kan, 2 rakaat untuk Palestin pun pemalih tu. Betul tak? Nak lawan Zionis 2 rakaat pun malih. Imam tu tegur kan. Salatu jami'ah rahmatullah, kita solat hajat Palestin ya, semua pakat-pakat balik. Kau balik kenapa ni? Malih betul sembahyang 2 rakaat untuk Palestin. Kita kan Nabi kata bila ada masalah 2 rakaat. Tonton, ambillah Nabi sebut ni, ada masalah 2 rakaat. Wasta'inu bis sabri was salah. Allah bagi tahu macam itu. Ini ada masalah aja, pergi jumpa orang tanya, "Oi, macam mana Allah dululah. Ada masalah sabar dan solat." Itu Allah kata kan. Tapi kita ada masalah, kita jumpa orang ni. Jumpa Allah dulu, baru jumpa orang. Palestin ada masalah, kita jumpa Allah Ta'ala kan. Itu namanya solat hajat. Takkan nak bantah solat wuduk pula. Betul tak? Buat apa tu? Nak buat solat wuduk, pasal nak minta Allah Ta'ala bantu Palestin. Solat wuduk, lepas wuduk lah. Tuan sekalian, jam kan. Bila ilmu dah banyak bona tuan, semua jadi bangang. Betul tak? Kau ni siapa? Belajar kat mana? Kau siapa? Kau belajar kat mana?
ada sijil. Saya jam tu, cannot brain tuan-tuan sekalian. Bila orang dah pandai benar tuan-tuan sekalian. Macam hebat benar pula manusia ni kan. Takabur lah ni bila ilmu dah banyak. Bila ilmu tak ada, senyap je kan. Saya tak ada ilmu. Ada ilmu boleh buat hal. Salahkan orang ni, orang ni tak ada ilmu lah, orang ni ilmu tak betul. Ada masa geram juga, tapi itulah sabar. Orang yang sabar ni mati awal tahu tak? Geram je kan. Yang kedua, kata Imam Ghazali, kenapa jadi takabur? Sebab ibadat dia banyak. Akulah yang banyak ibadat, akulah yang banyak bagi surau. Orang lain tak ada bagilah. Semua tu neraka lah. Aku yang buka pintu surau, aku semua dia. Tanpa aku surau ni tak hidup lah. Amboi, jangan cakap macam tu. Dan aku paling banyak buat ibadat tau. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Yang lain ada buat tak? Tak ada, aku je buat. Tahajud berdiri sendiri, takabur, cerita kat orang, aku puasa Isnin dan Khamis, kau ada puasa? Tak ada kan? Malas, takabur. Yang ketiga, keturunan, banyak anak, takabur. Kau nak apa? 1, lemah. Ayat lemah tu saya malas nak dengar. Lemah. Oh gitu. Saya kono dekat lift tuan sekalian. Dekat lift saya kono. Saya nak pergi masuk ke Pejabat Jais, Shah Alam. Masuk lift, jumpa kawan lama, kawan sekolah. Dah lama tak jumpa. Dalam dia tanya, "Entah nak apa sekarang?" Sampai tak boleh challenge anak 8 nak kelompang je. Orang dalam ni, tuan tak payah cerita lah pasal anak ni. Ada 3 perkara jangan dicakap kat orang. Kata ulama, pertama umur, jangan cakap kat orang. Yang diam sudah. Jangan cakap. Tak boleh cakap kat umur kat orang, nanti akan jadi level bercakap jadi berbeza. Dan diam sudah. Bila umur apa? 14, kita dah 45, kita akan lecehkan dia. Jangan bagi tahu umur. Yang kedua, harta, jangan tunjuk harta ke orang. Jangan bagi tahu kat Facebook kita ada kereta besar. Jangan. Diam sudahlah. Itu sombong tu. Belakang saya rumah besar, belakang saya ni ada kolam renang. Saya berusaha untuk dapatkan ni dengan masuk MLM. Masuklah MLM, 1 bulan dapat pelaburan 4 juta. Confirm. Apa ni? Jangan sebut pasal harta. Yang ketiga, jangan kita cerita pasal keluarga kita sendiri. Simpan. Anak aku kan, bini aku kan, keluarga aku kan. Tak payah cerita. 3 ni kata ulama, jangan cerita. Itu menunjukkan kesombongan, ketakburan, ujub, riak. Mesti ada sikit lah tuan-tuan sekalian. Sekarang saya berada di Amsterdam. Amboi. Engkau ada? Amboi. Tak apalah tuan sekalian. Kadang-kadang orang pergi makan di mana-mana ambil gambar. Pam. Oh, hari ni saya makan dekat restoran sekian-kian. Makanannya sedap. Alhamdulillah dapat saya makan. Orang yang tak boleh makan tuan-tuan sekalian, terasu aku tak dapat makan. Jangan pus-pus lah babak makan ni. Ulama' kemudian ni telah berteguran. Tak payahlah nak pus makanan. Tetapi boleh pus signboard restoran itu untuk dipromosikan, tak apa. Jangan makan pap 5. Engkau ada ikan siakap, aku ada. Facebook ni kadang-kadang menjahanamkan nilai Islam dalam diri tuan-tuan. Facebook ni tunjuk nilai isteri saya yang pertama, isteri saya yang kedua. Cantik tak? Soalan dia. Mentang-mentang kau boleh, aku tak boleh. Maknanya dia nak bagi tahu dia boleh kahwin 2, kau tak boleh. Allah sekalian. Jangan cerita pasal anak keturunan tuan-tuan kat orang. Tu yang saya kono tu. Amboi, berlagak betul dia kan. Jangan macam tu. Balik kampung, bila jumpa dengan adik-beradik, ipar-duai, jangan cerita pasal anak-anak, jangan cerita pasal kejayaan kita, jangan cerita, ada orang tak suka. Jangan cerita kan. Jangan tanya pasal kerja.
Kau kerja mana? Dalam hati, baru kena buang kerja ni. Susah. Yang diam sudahlah. Cerita si luncai je lah. Balik kampung tu cerita pasal sang kancil je lah, tuan-tuan sekalian. Jangan tanya kau kerja apa, anak kau belajar kat mana. Anak aku baru kena buang asrama dalam hatinya. Aduh, mendidih dong tuan-tuan sekalian. Soalan ni, anak kau sekolah mana? Tak payah tanya lah tuan-tuan sekalian. Bila balik adik-beradik ni, IPA 2 kita kan. Yang diam sudah. Jangan tanya bab tu. Kau anak berapa? Bini aku dah 14 tahun tak mengandung ni. Terasa tuan-tuan. Jangan tanya. Kau bisnes macam bisnes? Dalam hati, bisnes dah lingkup ni. Aduh. Okey. Sebab yang keempat kenapa jadi takabur, sebab rupa paras cantik. Ini pun satu kat ni. Oi, tuan-tuan sekalian. Dia tak nak kawan dengan geng-geng hitam ni, tuan-tuan sekalian. Geng-geng yang pecah pinggan ni tak nak dia nak bersama-sama dan nak selfie pun jangan ada budak hitam ni. Jangan pergi tempat lain nak selfie ni. Muka pecah pinggan. Mana nak bersama kan. Rupa paras pun jadi boleh takabur tau. Sombong nak mampus. Tak geng. Kita tak geng dia. Tuan sekalian. Ada yang saya jumpa tu kan, dia muka dia transformer tu. Muka orang lelaki. Dia daripada kecil hitam. Ni putih. Penyakit lah. Allah cipta dia hitam sini, putih sini. Pergi sekolah. Ya. Kau ejek dia. Hitam putih. Dia relax budak tu. Relax ya. Tengok, sabar ya. Satu ketika dia angin, dia terrajang semua. Dia angin. Kenapa Allah cipta saya macam ni ustaz? Kau sabarlah. Yelah ustaz, orang ejek saya. Tuan-tuan, hitam betul. Hitam betul tuan-tuan sekalian, hitam putih. Kalau putih coklat lah. Petang sekolah, relax. Ini budak ejek dia. Yelah budak, tahulah kan. Transformer. Ninja turtle. Oh tuan-tuan sekalian, sabar tuan-tuan sekalian. Kenapa saya sabar? Sebab isteri saya macam tu tuan-tuan. Isteri saya tanda merah, bukan hitam, merah lagi. Masa saya dah kahwin dengan isteri saya, kawan-kawan saya nasihat saya, kenapa kau nak kahwin dengan dia? Muka merah sebelah. Kawan-kawan masa saya belajar dulu kan, saya kawan dengan isteri saya ni orang bantah juga macam Israel, tahu, ingat? Kawan bantah, bukan aku bantah, kawan bantah, tak setuju. Gila ke apa ni? Banyak lagi yang cun-cun dekat IPG ni. Dulu saya belajar IPG cikgu kan, siapa nak kahwin ni? Kau ke aku? Engkau lah kahwin. Kau carilah yang tu sikit. Memang isteri saya ada tanda. Bila bulan mengambang, lihat merah teruk. Bila bulan tak mengambang, merah kurang. Lantak kau lah kan. Maknanya saya memahami manusia ni kan. Muju dia merah, kalau hitam macam sini merah, semua merah kan. Dan kita nak kat dia macam mana kan? Bukan kau yang nak, tapi ada bantahan daripada perempuan lelaki. Saya cannot brain tuan-tuan sekalian. Aku nak kahwin, kau bantah. Heran. Tahu dah tuan-tuan sekalian. Macam kat sekolah saya tuan-tuan sekalian, saya nak kahwin 2, perempuan bantah saya kahwin 2. Bukan lelaki kau kahwin, aku nak kahwin. Marah tu sekalian. Marah sungguh. Kat sekolah tadi ada orang perempuan ni marah, ustaz, kalau ustaz kahwin lelaki 2, saya putus hubungan dengan ustaz. Jangan kahwin Cina, jangan kahwin. Marah. Siapa nak kahwin ni? Bukan lelaki kau kahwin ni. Saya bukan nak kahwin pun cakap macam tu, marah tuan sekalian. Semua lelaki sama saja. Semua lelaki ni semua hipokrit. Lelaki semua ni jahat. Dia kata aku jahat. Geram tuan sekalian. Aku kahwin betul-betul baru tahu. Geram tengok. Perempuan, lelaki okey, lelaki settle. Perempuan, apa ni? Kita nak buat, orang bantah. Maknanya manusia ni tuan, hati ni tu tak apa letak, tak ada kelorok agak tahulah. Yang kelima tuan sekalian, sebab takabur. Kau dah ni? Karipap dah siap belum? Dah. Ke tak ada? Tak ada balik. Sebab apa tuan sekalian, ada catering sampai lambat. Ustaz berhenti awal. Itu yang jam tu. Catering tu datang, bawa makanan ni kan.
Tapi ustaz berhenti awal. Saya berhenti syuruk. Kau datanglah syuruk. Datang 7.30 buat apa? Ini datang 7.30 buat karipap. Orang dah balik. Lala saya bawa karipap semua sekali tuan-tuan. Yang lepas saya bawa semua karipap tu. Dekat satu surau. Saya bawa semua. Orang semua dah balik. Saya tunggu sampai 7 lebih. Datang catering tu bawa apa tak. Semua saya bawa balik. Orang terkejut pasal orang semua dah balik. Saya tinggal. Tu dah bunyi dah. Aduh, sikit lagi. Yang kelima tuan-tuan sekalian, sebab apa jadi takabur? Sebab harta banyak, waktu miskin. Memang tawaduk ya. Dah kaya, dah ada kereta apa X60, ya ke nama kereta apa tu? Dah ada kereta kancil, belagak. Angkat tangan pun tak nak. Teman-teman, baru ada kereta kancil turbo tuan-tuan sekalian, engine injection. Cermin galap. Sombong nak mampu. Sebelum tu ada motor je. Bawa ada kancil turbo injection. Kancil turbo. La ilaha illallah. Sombong. Angkat tangan dah tak nak. Cermin gelap artinya tak nak angkat tangan ke orang yang cermin gelap sekalian. Tak nak orang tahu kau siapa. Janganlah cermin gelap benar tuan sekalian. Angkatlah tangan. Dulu kereta pakai macam ni tak sombong. Dah pakai auto sombong. Turun tokan pun tak nak dah. Dulu senangnya kan, sekarang tak nak lah. Harta dah banyak, rumah dah 3 tuan-tuan, motor dah 4, basikal dah 6 boleh. Sombong tuan-tuan sekalian. Jauh lah tuan. Dulu gaji 400, tahu gaji dah 14,000. Sombong. Minta sumbangan tak nak bagi. Baik, yang keenam, kekuasaan. Ada orang iring tuan-tuan sekalian. Ada kereta besar, ada polis iring. Oh, sombong. Kan? Tapi bila lombu lalu, kau kena berhenti, faham? Zap. Lombu tengah-tengah berhenti. Tak rasa berhenti. Polis pun poning. Macam mana nak buat ni? Lembu lebih hebat pada kau. Lembu kat kampung. Ini datang pemimpin, naik kereta welfare, belakang ada pengiring, depan pengiring, tiba lembu lalu berhenti. Stop, minum teh dekat tengah jalan. Tuan-tuan, siapa besar? Dia lebih besar lagi. Bayangkan. Nampak? Allah datangkan lembu itu lebih besar pada engkau. Kau tak boleh buat apa. Akhirnya masuk kubur seorang-seorang saja. Yang terakhir tuan-tuan sekalian, sombong sebab ramai pengikut dan penyokong. Ni paling sombong tuan-tuan sekalian. Okey. Follower ramai, follower. Datang kuliah, follower ramai dah. Datang kesombongan. Aku punya follower kuliah hari ni ramai. Kat mana aku kuliah? Villa Kesuma. Berapa orang? 3 ya. 3 pun sombong nak mampu. 3 ya. Pernah sekali tu saya datang bulan lepas, 3 orang. Tanya Hadi. Adi tahu. Adi pun tak ada kot. Ya, bulan lepas. Pakcik seorang tu, yang tu rakam seorang lagi. 3 je. Saya pun berhenti awal. Bulan lepas. Sombong. Follower 3 orang je, sombong nak mampu. Ada orang beribu follower datang. Mana dia pergi semua ikut ustaz ni. Akhirnya dia jadi sombong. Kan? Kau apa dia? Kau kuliah 3 orang saja. Aku beribu-ribu. Bila Facebook live tengok, yang tengok ada 4,000 tengok. Kau apa ada? Ni sombong. Sebab follower, pengikutnya ramai jadi sombong. Termasuklah pengikut politik, pengikut mazhab, pengikut apa tu, orang-orang tertentu. Ni jadi sombong ni. Tak ada pengikut, ada pengikut. Ni dia tuan-tuan sekalian. Baiklah tak ada pengikut sangat supaya tidak jadi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusannya tuan-tuan, saya sendiri jangan ada sifat sombong, kerana Nabi kata tak masuk syurga walaupun sebesar debu sahaja. Dan surau jangan sombong pula kan. Surau sombong. Surau aku ada macam ni. Cerita kat orang. Surau ada apa? Surau aku subuh ada karipap. Kau ada? Sombong. Kau ada subuh? Surau kau subuh tak ada makan kan? Surau kami setiap subuh ada makan lepas kuliah subuh. Karipap oksigen nama dia. Sombong nak mampu. Kadang ada surau ni dia sombong. Dia compare surau dia dengan surau orang. Kau surau kuliah pun tak ada. Surau aku hari-hari kuliah. Sombong tu cerita kat surau lain. Surau lain tu kan duit tak ada.
Tak ada, diam je lah tuan-tuan sekalian. Surau kau ada Bilal macam Masjidil Haram? Surau kami ada Bilal macam Masjidil Haram. Kau berada? Kadang surau pun sombong dengan surau-surau lain ni. Hebat bona. Dia compare surau An-Nur Pelangi Sembonyi dengan Villa Kusuma. Mana boleh. Kusuma ni, Villa Kusuma orangnya macam ni je lah. Pelangi Sembonyi subuhnya 400. Mesti ingat. Lain, orangnya ramai, suraunya besar, surau Jumaat, duit banyak, makan power, ustaz ramai. Sebab ada duit, Allah tak datangkan itu. Compare dengan Villa Kusuma. Ustaz, mana kuliah hari ni? Villa Kusuma. Surau tu besar ke kecil? Kecil. Ayat orang tanya kan, kat mana Villa Kusuma? Kat London, saya kata. Kat London? Maknanya dia langsung tak tahu kat mana Villa Kusuma, tuan-tuan sekalian. Maksud Villa Kusuma ni terbuang daripada peta Malaysia. Bayangkan tuan-tuan. Maknanya tak popular lah. Tuan-tuan popular kan Villa Kusuma ni masuk dalam Facebook kan, macam ni kan. Okey, baik. Habis ya. Jadi kita akan sambung bulan depan kalau ada lah. Kalau ada, tak ada lah. Hadis ke-14, iaitu orang yang penat berjaga malam tapi tak dapat apa. Kita akan bincang hadis ni. Orang yang banyak bangun malam tak jatuh apa pun tak dapat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ku bertaubat